wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin siyama imamuna syafi'in wa khususan ila tuan guru Haji Abdul Aziz wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 19 ni pada baris yang ke ni 8, 10 sebelah baris sebelah daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan makna satu pada sifat pula pula makna jugalah tidak ada pada yang lain sifat seperti sifat Tuhan. Baca dah ni. Tak lagi ni. Hok orang panggil hok petai tadi kamutasi pada sifat. Dengan makna tiap-tiap sifat Allah satu-satu belaka. Dan makna satu pada sifat pula tidak ada pula. Tidak ada pada yang lain sifat seperti sifat Tuhan yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Jadi bersalah dengan Mu'tazilah sini. Setengah daripada golongan Mu'tazilah sesat, dia kata kita semua ni boleh mengadakan juga. Tuhan mengada, kita pun mengada. Dia hak katanya Mu'tazilah Qadariyah ni, dia puak Qadariyah. Puak Qadariyah dia kata semua af'al tu ialah af'al kita. Ni bila Tuhan buat kita belakanglah. Beza dengan Jabariyah. Jabariyah guna. Jabariyah semua perbuatan tu perbuatan Allah Ta'ala tanpa ada apa-apa pun dengan kita. Tak ada usaha ikhtiar, tak ada. Jadi ahli sunnah ni dia keluar daripada najis tahid dengan darah, iaitu keluarnya susu. Kita semua ni perbuatan hanya yang memberi kesah, memberi bekah perbuatan Allah, tetapi di kita ada usaha dan ikhtiar. Itu saja. Seumpamanya gini, kita akad caku, kita nak akad cok. Jadi kita nak akad saat ni sandaka kita lah. Tak. Yang jadi terangkatnya cok saat ni orang panggil taksir daripada kudrat Allah Ta'ala. Tak ada capu sikit pun kita. Cuma nisbah ke kita sajalah. Nisbah ke kita. Kita akad caku. Dan makna satu pada sifat pula tidak ada pada yang lain sifat seperti sifat Tuhan yang boleh mengadakan memberi kesih. Kalau sifat kudrat taksir tak ada di makhluk, dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Di makhluk tak ada.
Maka jika ada pada yang lain sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan itu, dinamakan dia dia kalau ada kam munfasil pada sifat. Orang panggil apa? Kam munfasil. Kam ni bilangnya, munfasil yang bercerai, yakni bilangnya yang bercerai daripada sifat Allah Ta'ala. Kalau kam muttasil, sifat Tuhan banyak berhubung, mustahil. Kam munfasil, ada sifat lain serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Contoh kita kata mengetahui. Ada sifat lain, sifat makhluk lain bersifat mengetahui seperti mana Allah Ta'ala. Tak boleh. Makhluk mengetahui juga didahului oleh jahil. Lepas tu mengetahui makhluk ni tidak menyeluruh. Ni tak serupa lah. Kudrat tak serupa, iradat tak serupa, sama makhluk tak serupa dengan sama Allah Ta'ala. Sama Allah Ta'ala mendengar tiap-tiap yang ada. Perkataan kita ni mendengar. Allah Ta'ala mendengar tiap-tiap yang ada, sama ni. Jadi kalau kata kapek ni, Tuhan dengar ke tak? Kapek kena tengok dulu, sama mendengar tiap-tiap yang ada. Kapek ada ke tak? Gitu dulu. Orang tanya Tuhan dengar tak kapek? Kapek ada ke tak? Kapek ada lah. Tuhan dengar ke tak? Tiap-tiap yang ada Tuhan dengar. Nak kena jawab lagi ke? Tak, gitu ni. Warna pada kapek ada ke tak? Tuhan dengar ke tak? Ada ke tak? Kalau ada Tuhan dengar. Jadi warna pada kapek ni pun benda yang ada. Bukan lihat. Apa dia? Lihat. Tu kata tiap-tiap yang ada Tuhan dengar, dia Tuhan lihat. Jadi kapek ni pun Tuhan dengar juga. Tak lagi dah. Tak bunyi. Tu kata kita ni sama kita kena pada bunyi. Faham? Kapek ni benda yang ada maka Tuhan dengar. Baik. Basar Allah Ta'ala, melihat. Tuhan lihat ke tak suara di kita ni? Tanya dulu, ada ke tak? Ada tahu mana ada? Sebab didapat oleh panca indera pendengar kita. Maka benda tu ada sebab didapat oleh panca indera pendengar. Tiap-tiap benda yang ada maka Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Itu dah. Ada pun benda tak ada. Jadi nak kata tak ada sifat makhluk hak serupa dengan sifat Allah Ta'ala, nak kecek situ. Kalau ada dia jadi kam munfasil pada sifat. Sifat gapo? Sifat Allah. Sifat yang sempurna. Tak. Sifat makhluk sifat sempurna tak? Tak. Sebab tu kata Allah yarham Tok Saleh kata apa? Radhiyallahu an, rahimahullah an. Dia kata sifat dengan zat Allah ni bukan sifat tu memerlukan pada zat untuk melupai. Boleh dengan molek. Sifat putih di baju dia berhajat pada zat baju untuk melupai, betul tak? Tak boleh ada tepat lain pada baju. Tak boleh ada pada satu benda yang tidak bertepat, mesti kena bertepat. Maksudnya kena melupai pada zat, pada mahal. Ada pun sifat Allah bukan sifat ni berhajat pada zat Allah. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan ni sifat yang sempurna. Berhajat ni tak sempurna. Zat Allah zatnya sempurna. Lepas tu antara sifat dengan zat ni mana? Jodoh. Tak. Kupu dia orang panggil bersesuaian sifat yang sempurna dengan zat yang sempurna. Dalai. Kata dalai kata jadi molek. Daripada ni, daripada ni. Kalau kata sifat Allah Ta'ala berhajat pada zat, tak sempurna berhajat bagi tak sempurna. Patut apa kaitan sifat dengan zat tadi? Jodoh. Kayak gitulah jodoh. Ni sesuai bagi dia. Jodoh. Sesuai bagi kitanya ialah yang tak sempurna. Sebab kita tak sempurna, sifat yang ada di kita ni sifat tak sempurna nah. Jadi tak ada sifat yang seperti mana sifat Allah Ta'ala di makhluk. Artinya bilangan yang berasingan bercerai pada sifat, maka tidak lagi dikatakan satu. Tak boleh nak kata se dah lah. Gitu.
dan makna satu pada perbuatan itu. Dan makna satu pada perbuatan itu ialah tidak ada perbuatan yang lain bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Supaya kita sebut dalam haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Tak. Orang panggil tidak ada sekutu bagi Allah. Lakawal mulk la syarikalah. Jadi perbuatan hak lain tidak ada bersama dengan perbuatan Allah. Maka jika ada perbuatan pada yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kam muttasil. Perbuatan Tuhan tak, perbuatan kita tak. Supaya akak cok saat ni. Kita akak tapi hubung dengan perbuatan Tuhan. Tak. Tak gitu. Lepas tu hak jadi akak tu Allah Ta'ala. Usaha di kita pun hak siapa usaha di kita? Wallah kalau kuwa ma ta'malu tu berlaku. Ada usaha mana ya kata. Di kita ni di orang panggil di iktikad, dia kena jabariyah. Iktikad kena jabariyah. Apa jabariyah? Iktikad ni dia katanya kena Tuhan berlaku. Yalah. Ada nisbah orang panggil perkataan kena qadariyah. Maksudnya nisbah diucapkan ni nisbah ke kita. Kita makan, kita minum. Tak. Dia kata baru jadi ahli sunnah. Nampak juga. Dia dengan hurah tu nampak juga kata. Yalah masuk katanya di akidah Tuhan berlaku, tapi di perkataan kita kata kita akak cuk. Tak ada masalah. Tak. Kita semaya tak ada masalah. Tapi orang yang sapa pada hakikat dia tak kata dia adalah, bahkan dia kata Allah Ta'ala. Ya orang pagi ya berjeluak dah. Berjeluak. Hok bagi dalam tu dia jeluk keluar. Tapi kalau jeluak keluar nak sandar benda baik ke Tuhan tak apa. Tak. Dia memanglah dalam ayat Quran tu Tuhan suruh sandarkan benda baik tu dia. Benda buruk haram disandar pada Allah Ta'ala. Walaupun pada akidah tu kita kena iktikad baik buruk Allah Ta'ala berlaku. Lepas tu Tuhan buat benda buruk. Kalau tanya Tuhan buat benda buruk kita. Tu yang Mu'tazilah kata Tuhan tak buat benda buruk. Hak buruk tu kita, hak baik Allah Ta'ala. Nampak juru kata Mu'tazilah. Hak baik tu Allah Ta'ala, hak buruk ni kita. Apa tu hak buruknya? Jadi perkataan Mu'tazilah tu kita gigin dulu. Perkataan dia tu rosak. Sebab apa rosak? Sebab memang sekali nampak jurulah baik tu kita hak buruk. Jadi akidah pun kita hak buruk. Kalau begitu ada satu benda yang terlepas daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Apa? Perbuatan buruk. Orang dicuri tak ada langsung kena mengenai Allah Ta'ala. Lepas tu dia boleh gerak tu kuasa dia sendiri. Kuasa mutlak ke tak Tuhan waktu tu? Tak mutlak dah kekuasaan dia. Ia terlepas tu. Jadi kudrat Allah Ta'ala ni jadi kurang sebab tidak mutlak. Nampak pun juga dah. Baik, artinya kata kalau kita tu buat buruk lah. Buruk ke baik ni sebuah pada syariat. Apa ni? Baik buruk ni sebuah pada syariat. Tuhan menyatakan kata hak ni buruk, baru buruk. Kalau Tuhan kata hak ni baik, baru baik. Hantu ya kita kata bunuh Nabi Musa, nak sembelih pada Nabi Isa tu, baik ke buruk? Baik sebab arah Allah. Kita kita bunuh anak kita, buruk sebab Tuhan larang. Apa ni? Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Maka jika ada yang lain sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan itu macam ni, dan makna satu pada perbuatan itu ialah tidak ada perbuatan yang lain bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika ada perbuatan yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah, maka dinamakan dia kan muttasil. Supaya kita kata ubat menyembuhkan. Ubat menyembuhkan, kita kata nisbah ke ubat menyembuhkan, tak apa. Zahirnya boleh sandar. Tapi kalau kita pergi kata ubat yang menyembuhkan serta dengan kekuatan kudrat di Allah Ta'ala, artinya panggil bersyarikat dah. Akidah kita pergi gitu bersyarikat. Rasa akidah lah.
Kamuttasil pada perbuatan. Apa kata usul akidah? Sebab berkongsi. Lepas tu bapa kata berkongsi, rosak mana kat akidah? Umi kita dak cara gapo? Wahdaniyah. Jadi mana? Jadi Tuhan sekarang tidak satu. Tak ada lah, ternafi dah kul huwallahu ahad. Tu hok kita dok cara sekarang wahdaniyah. Tak boleh pergi kita, tak boleh. Jadi bukan masalah pergi jumpa tok bomo syirik, jumpa doktor tak syirik. Jumpa tok bomo syirik, khurafat dan sebagainya. Jumpa doktor tak syirik. Hak syirik orang tak ngaji. Nak jadi syirik tak ngaji. Kalau orang ngaji, jumpa doktor pun tak syirik. Jumpa tok bomo pun tak syirik. Orang tak ngaji, jumpa doktor pun nak boleh jadi syirik. Jumpa tok bomo mungkin lagi syirik kali. Jadi syirik bukan tok bomo ke doktor dok. Bukan ubat, bukan dok kita kata wa azimat kau gapo dok. Kalau kena pada syarat lagi, tak salah. Ada riwayat pada kitab Al-Azkar ni, ditulis ke azimat bagi kanak-kanak yang tak dapat membaca. Hak sahabat-sahabat boleh baca tu dia mau baca, hak mana tak boleh baca tu dia tulis, dia disakut gantung bagi anak-anak mereka untuk mengelak daripada setan iblis dan sebagainya. Ayat Quran bukan benda-benda pelik. Dan iaitu batil, tak dapat diterima. Mana boleh berkongsi Tuhan pada perbuatan, kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Tak jadi perbuatan Tuhan lah. Maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan. Tak boleh kata Tuhan dah. Kerana mana Tuhan itu apa? Tuan sekalian perkara. Nampak tu masuk Tuhan. Tuhan ni Tuhan bagi setiap perkara. Sebab tu hak Mu'tazilah kata hak baik pada Tuhan, hak buruk daripada kita pada akidah, bukan pada perkataan. Akidah pun pegang gitu. Tak jadi Tuhan adalah Allah Ta'ala. Sebab dia tak menguasai pada sekalian perkara. Tuhan ni Tuhan sekalian perkara. Jadi tak panggil Tuhan kecuali dia ni kena satu. Baik, supaya gini lah. Orang dulu yang gaji pokok ke, yang gaji pokok tu dua orang. Alik sana so, alik sini so. Zu. Jadi hak menjatuhkan pokok saat ni bersyarikat lah dia panggil. Bersyarikat. Dan apabila dua, nescaya dikatakan tuan setengah-setengah perkara. Dia tak panggil tuan bagi sekalian bagi perkara lah. Dia panggil tuan bagi setengah perkara. Setengah ni hak dia, setengah ni hak orang lain. Supaya boleh hamba berkongsi lah. Bukan milik dia sepenuhnya. Sebab tu masalah memerdekakan hamba. Kalau hamba tu hak jenis berkongsi, bila kita memerdekakan dia, hak bahagia orang lain hak tak merdekakan tu, kita kena bayar untuk menjadikan hamba tu merdeka yang sepenuhnya. Masalah fiqh. Dan makna satu pada perbuatan pula mudah kamu tasi. Tak kamu tasi kamu fasih, kamu tasi kamu fasih, kamu tasi kamu fasih. Kalau di Mesir tu nak mudah ingat lagi ittisalat. Ittisalat ingat Poselco Mesir lah. Dia panggil ittisalat. Ittisal. Ittisal berhubung. Kamu tas dia je lah. Ittisalat tu ittisal tu dia nak berhubung ni. Apa kita sokong sini. Jadi ittisalat. Ittisalat ni ada bersyarikat lah pada zat, pada sifat, pada af'al. Infisal bercerai. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada orang lain boleh beri kesan seperti mana Allah Ta'ala beri kesan. Tu yang rosak kata puak Mu'tazilah tu, dia nak jadi puak Majusi. Puak Majusi guana hak kita sebut tadi. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejahatan. Jadi maksud katanya pada waktu tu ada orang lain dapat memberi kesan seperti mana Allah Ta'ala memberi kesan. Kalau Allah Ta'ala, kalau Mu'tazilah ni, Allah Ta'ala memberi kesan pada benda baik, kita mendapat memberi kesan pada benda buruk. Curi tak ada kena mengenai Allah Ta'ala, kita. Jadi idea pun kita, menapah pun kita, boleh jalan pun kita, tak ada kena mengenai Allah Ta'ala. Ada ke manusia menapah tak ada izin Allah Ta'ala? Ada ke tak manusia boleh bergerak tanpa izin Allah Ta'ala?
Tak beriman dah di ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu. Tapi setengah-setengah orang baru nak mengaji tingkat ni ke. Ada kata saya tak terima lagi ustaz. Baik buruk tu Tuhan belaka. Tak nak terima. Oh, kena bahas pula. Lepas tu kita nak bahas nak berpahal. Nak berpahal setengah mana nak bila mau berpahal ni. Biar dia berpahal sebab kita berpahal setengah mana. Susah juga. Ni kan, kalau sekali kita ayat dia mau berpahal tak apa. Ni dia mau bahas pula. Budak-budak yang nak mengaji ke. Ada setengah-setengah pelajar agama tu yang nak mengaji. Jadi dia tak dapat terima seperti mana kita ayat. Ada qada qadar khairu wa syarrun min Allah Ta'ala. Baik buruk pada Allah Ta'ala. Dia tak dapat nak terima situ. Bukan iman tu. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dia jadi confuse sikit situ. Macam mana Ustaz? Kalau baik memang siapa terima, boleh terima belaka. Hak buruk ni saya kurang, tak jelas Ustaz. Nak jadi Mu'tazilah ke weh? Orang ngaji agama dah. Tapi dah kerana dia jelas ia tanya pula. Kita cuba penjelaskan, tapi kalau masih lagi dengan pergi dengan hak suppose dia, Mu'tazilah. Mu'tazilah tak saja kata saya Mu'tazilah. I am Mu'tazilah. Dah. No, tulis di Facebook kata kami golongan Mu'tazilah. Dah, tak boleh gitu. Ada pegangan Mu'tazilah di hati dia. Ada di akidah dia Mu'tazilah dah dia. Dan Mu'tazilah ni kalau siapa tak rosak pada akidah fasik. Kalau siapa rosak ada kupu dah tu. Ada kekuasaan tu tak mutlak. Nak jadi rosak tu. Wal iazubillah. Pada orang tak ngaji agama, tak ngaji bab tauhid ni guana. Ni baik. Wajib ni kena dipahami ni wajib. Nak ayat kau ramah. Dan makna satu pada perbuatan pula tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Tuhan boleh buat, dia pun boleh buat dengan taksir juga. Tak ada. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, supaya kita kata langit hak Tuhan, bumi hak Tuhan lain pula, itu berasingan tu, maka dinamakan dia kan munfasih. Ni kan munfasih pada perbuatan. Supaya kita kata racun dah menyebabkan kita sakit. Lepas tu hak menyembuhkan kita Allah Ta'ala. Tak boleh. Mana boleh. Kalau kita kecek nisbah gitu, iyalah nisbah akidah ni. Racun memberi kita sakit, Allah Ta'ala memberi kita sembuh. Jadi ada benda lain boleh beri taksir kesel pada kita. Rosak tu. Atau kalau kita tanya, patut tak tahu okay, Ustaz tu heavy kita sakit, patut tu heavy menyembuhkan kita. Tak ada kerja dia. Kalau dia membahas kau akal kita susah juga nak jawab ni. Dia mau begini kau tak nak tanya. Kalau orang begini kita ayat Quran. Kalau dia mau puak Mu'tazilah falsafah nak guna akal kat kita berhujah kecek akal. Susah benda-benda gini. Bukan bagi mudah. Bukan semua orang ngaji payah lalu duduk. Banyak bila-bila sahabat-sahabat kita bila kata ngajarlah tauhid etik, kata tak boleh, tak berani. Sebab barang ni bimbang takut salah hurah ko ataupun kita salah faham ko. Tak jadi sesat kau lain pula. Bab mereka ni pun tidak gak batas maya gitu ya. Ni batas akidah ni mungkin dia. Cuma kalau kita kecek gitu, kena kata bimbang takut salah orang lain. Sekarang ni kita ni pergi lagu mana? Yang masalah-masalah kita pun tak tahu lagu mana, macam mana pergi salah-salahnya. Sebab kita tak nak ayat kau lain. Jadi kita pula hak teruknya. Tak boleh. Kita kena faham. Lepas tu kita kalau sekadar kita faham. Gitu. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan dan iaitu apa? Kamutasi. Ataupun kita nak ambil dekat. Tak berasingan pada perbuatan, boleh berlaku tu. Sama makna. Dan iaitu mustahil. Mala wujuduhu kau adamuhu. Tak apa tu. Wicerak gitu. Wujuduhu. Dan iaitu mustahil kerana keduanya itu
Mana keduanya? Yakni Allah Ta'ala ada Tuhan yang lain tu. Keduanya ni. Domain. Jaga molek. Bapa kata mustahil? Illah kata mustahil kerana keduanya itu tidak meratai pemerintahannya. Lepas tu tak boleh kau. Tak boleh lah bapa. Kerana bila kata uluhiyah, sifat ketuhanan, mestilah dia meratai pada kekuasaan. Bila tak meratai pada kekuasaan, tak boleh nak dikatakanlah bersifat dengan uluhiyah. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbila-bila pada zat, daripada sifat, daripada perbuatan. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, supaya saat ni lah lebih kurang guna, kita kata mustahil berlaku kam muttasil pada perbuatan ni. Kena satu saja. Lepas tu lagu mana kalau dia tanya kita masalah Tuhan menjadikan makhluk ni berbilai-bilai. Tak berbilai-bilai. Tu lagu mana? Jadi jawab kata kalau Tuhan menjadikan makhluk ni dengan berbilai-bilai, hak tu kam muttasil yang wajib. Tak ada masalah tu. Maksud katanya Tuhan buat hak ni, Tuhan buat hak ni, kam muttasil juga. Orang panggil berbilai-bilai yang apa? Muttasil. Kalau kita kata masalah Allah Ta'ala buat makhluk yang berbilai-bilai, hak ni tak apa. Gitu. Masalah kata tak bolehnya ialah Tuhan bersekutu pada menjadikan satu makhluk. Adapun di Allah Ta'ala yang menjadikan berbilai-bilai makhluk, hak tu tak apa. Gitu ni. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu, mana dalil dia? Kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa, ini orang panggil dalil akli. Kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa, jikalau ni orang panggil apa? Fardu takdir. Ambil mana? Ambil daripada ayat Quran mana? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ambil ayat tu. Tuhan mari ajar kita dengan buat kalau ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, dak dunia ni akan hancur. Tu Tuhan buat mari kalau. Dak. Jadi ni pun orang kritik ni dah ada ilmu tauhid gak banyak doa mari ulama-ulama mari kalau gitu kalau gini dia mau kritik. Jadi dia mau kritik cara ulama ni enggak supaya dia mau kritik ayat Quran lah. Ni. Kalau dia mau tahu kata begitu gak nak jadi kukupu ni. Tapi dah dia mau tak tahu nak gua no. Ada PhD je mau tak tahu nak gua no. Ya PhD ni bukan aling ulama babo pondok. PhD ni gak yang mahir sobi dia tu je. Bukan kita nak remeh orang ada PhD, cuma nak kata kepakaran dia tu dalam sebidang saja. Dia beza dengan babo-babo ahli ulama kita tu. Dia orang panggil aling pada semua bidang. Sungguh guru kita bila dia huraikan ilmu tauhid, bila dia huraikan ilmu fiqh, kita gamak dia ni ahli bagi fiqh. Tapi dia kata tak, dia ni lebih cenderung minat pada ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi hurai fiqh ni supaya dia ke ahli yang benar, minat dari fiqh saat ni. Cara dia hurah. Nanti baru panggil kemahiran pada sekalian bidang. Supaya Al-Hafiz Ibn Hajar apa dak? Dia kemahiran dia dalam ilmu tauhid, bukan kata tak reti pada ilmu fiqh dan ilmu lain. Cuma orang panggil kecenderungan dia bahasa dia itu lebih kepada tertumpu pada ilmu hadis. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir, kena mikir diri. Dia kalau bahasa sifat selain daripada samuk bahasa kalam, kena ingat lain pada samuk bahasa kalam, maka dia kuat dengan dalil akli. Adapun bahasa sifat samuk bahasa kalam, dia kuat dengan dalil nakli. Tu cuba tengok dari kitab Barahin. Dari kitab Barahin pun sama, Imam Sanusi mendatangkan kalau bahasa selain daripada samuk bahasa kalam yang mendatangkan dengan dalil akli. Kalau samuk bahasa kalam, dia lebih mendatangkan dalil akli, walaupun dia datangkan juga dalil aklinya.
Sebab dia orang panggil, kalau semata-mata ambil pada ayat Quran, dia panggil seolah-olah kita ikut ya semata, supaya ikut orang. Kalau kita mari mikir sendiri, seolah-olah maksud katanya kita sendiri nampak sejelas-jelasnya. Gitu. Sebab tu ia buat main hukum akal. Jikalau Allah Ta'ala tidak esa atau tidak satu, sama makna lah tu. Cuma kalau esa ni lebih orang panggil lebih tepat lah nak banding satu. Apa? Esa tak terima dua, satu terima dua. Anak tunggal dengan anak pertama awak anak berapa? Saya anak tunggal. Anak kedua? Sekeh. Tak cerdik tanya anak kedua apanya. Anak tunggal, saya anak tunggal. Adik kedua, adik ketiga dah ada lah nama anak tunggal. Saya kata, awak nak berapa? Saya anak pertama. Adik kedua awak? Oh, tak ada lagi. Anak pertama, adik kedua tak ada lagi. Maksud kata satu ni nak terima dua. Kalau tunggal tak terima dah. Arti esa tu ia lebih pada orang panggil lebih memakna ke bahasa saat ni. Ada istilahnya dak memakna ke bahasa tu sendiri. Nescaya adalah Tuhan itu berbila-bila. Kalau Tuhan tidak satu, tidak esa, tentu Tuhan berbila-bila. Sekurang-kurang bilangan itu ialah dua. Dalam Matius Sanusi sebut la saniyalahu. Maksud kata wahdaniyah tu ai la saniyalahu, tidak ada dua baginya. Baik. Jadi di sini kalau kita perhati kepada Matius Sanusi itu sendiri, orang nak main iktiraf. Tak, iktiraf gimana? Dalam Matius Sanusi kata wahdaniyah tu maksud la saniyalahu, tidak ada kedua baginya. Kalau gitu dah nafi dua. Orang tanya kalau gitu gak 3/4 tak nafi? Dah kata tidak ada dua bagi dia. Kalau gitu 3/4 ada kemungkinan. Kita jawab kata mana? Bila dah dua tak ada, 3/4 lagi tak ada. Aduh, nak ipeh ibarat tak ni lah. Kalau orang iktiraf ke ibarat hok dari kitab sat ni kan, kita boleh mari aju semula. Tak. Ni kan jung semua. Jolo juga. Jung ya. Juru jolo. Jung juru jolo. Jolo juga hati jung ya panggil. Maka jika Tuhan tu dua, ni nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu. Ni comel ni. Nanti nak guna dalam mata umum barahin kau mana-mana kita tauhid. Ni tengok sini comel sangat. Sebab setengah-setengah dia mau tanya, tak lagu mana kita nak hurrah. Ni kena ada ni fardu kifayah atas tiap-tiap orang panggil masafatil qasr ni, kena ada orang je boleh hurrah. Tak lagu mana. Baik. Nak hurrah bagi dalil akli kita ni. Maka jika Tuhan dua, tak boleh ke kata Tuhan dua? Tak boleh. Apa? Tahu. Tok guru kata tak boleh lah. Dia nak tanya banyak tanya itu nama imannya. Tak sih jawab gitu. Nak biar boleh jawab. Maka jika Tuhan itu dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu. Wa imma dia panggil. Wa imma, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu. Wa imma, ada bahasa kita sini wa imma. Wa imma berselisih kedua-dua itu. Dua tu lah. Kalau ada dua Tuhan, wa imma dia ni sepakat, wa imma dia ni baloh. Tu tak boleh ada dua. Ya gintot laki bini sama juga. Sama ada sepakat nak atas anak pondok belakang. Wana bini pun setuju kata nak atas anak pondok. Nampak abang duk pondok pun nampak mewah supaya kerja KJL ni. Apa boleh? Dia pun setuju kata ni. Hak ni gua nak balas tak laki bini. Seorang nak satu pondok, seorang tak satu pondok. Tak ada kira pun. Nak jadi maksud katanya ada balah. Bila dua je kita. Seorang kita mana nak balah. Ada balah. Orang gila lah balas sama-sama diri ni. Balas ni kita kena dua. Baik, sama ada sama-sama setuju ataupun berselisih. Lepas tu gua nak jadi mustahilnya. Maka jika bersetuju kedua-dua ni, maka tafsiriyah lah. Nak hurah kalau bersetuju kedua-dua. Ni ambil bersetuju dulu. Pada menjadikan sesuatu makhluk, kalau sama-sama Tuhan A dengan Tuhan B kata tak apa, kita pakai buat makhluk ni. Maka padanya tiga masalah. Pukul pula.
Kena ingat ni. Ingat hak ni kuasai bidang ni. Dalam bahasa wahdaniyah ni. Kamutasi kamufasi ni. Ingat hak ni ya. Sepenggil ni ya. Maka padanya 3 masalah. Nak orang ikut mati umrah ni juga. Kita kadang-kadang kalau ngaji umrah kita tak hurah panjang-panjang sangat gini. Kalau malah lah tanya haji hurah ya. Ingat tengok haji malah pula. Maka padanya 3 masalah. Yang pertama, bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Sama-sama. Baik. Itu masalah pertama, kita lakukan sikit. Masalah kedua, ni 3-4 baris kemudian. Lepas tu kita hurah pula. 3-4 baris kemudian. Masalah kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk atas jalan dahulu kemudian. Kata B buat dulu, lepas ni aku pula buat. Saat ni sama-sama nak buat sekali. Buat rumah nak mudah nampak. Buat sekali, gaji ambil sekali. Ada dia mau buat mana? Dia mau ambil bahagian bawah ni, kawan ambil bahagian atas. Tu ini kedua. Dia mau ambil bahagian bumi, nanti kau buat siap atas bahagian langit. Masalah 3-4 baris bawah tu pula. Garis molek masalah-masalah tu biar nampak. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Ni je lah adanya. Kalau dia bersetuju, 3 keadaan. Pertama mana? Ingat lalu malam ni. Tak. Pertamanya, kedua-dua tu nak buat sebenar dalam semasa. Kedua-dua benda tu, kedua-dua Tuhan tu nak buat sebenar pada masa yang berlainan. Benda tu lah. Bukan benda silap kita saat ni kata atas bawah dia. Bukan benda berlainan, benda tu lah. Rumah tu ya. Kalau kita kata mana benda tu lah ni, titik 1, lepas tu B pun nak buat titik 1 juga pada tempat titik A buat. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, sepakat buat pada benda yang berlainan. Membuat hak ni, aku buat hak ni. Baik. Ketiga-tiga masalah ni menjadikan Tuhan tu lemah, tak kuasa. Mana kita tengok mula. Masalah pertama dulu. Nampak tak? 3 tu. Bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa tuluh. Masa tuluh benda tuluh. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya pada membuat dan menjadikan atau merodih. Jauh hafiri. Dua Tuhan nak buat satu masa jauh hafiri mustahil. Apa dia jauh hafiri? Artinya jauh hafiri tu benda yang sangat halus, yang tak terima bahagi. Nampak? Gapo jauh bahagi ni lah. 2 batai pen nak buat setitik. Nak mudah faham. 2 batai pen nak buat setitik boleh ke? Satu masa sama. Dia jadi mana? 2 titik juga mata dia kena 2 titik juga. Jadi nak kata 2 batai pen dari masa sama nak buat jadi setitik, mustahil. Jadi kalau Allah Ta'ala 2 orang Tuhan nak buat benda yang tuluh, benda yang sangat kecil hak tak dapat dibelah dibahagi, orang panggil jauh hafiri. Tak mampu. Kalau tak mampu nak kecil, hak besar boleh buat ke tak? Dia kira gitu. Kalau hak kecil sekali ni pun tak mampu buat, apa tak lagi hak besar? Nampak tak? Lemah cerita tu. Nampak tak tu? Artinya benda yang sangat halus yang tak terima bahagi. Dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi lah. Gitu. Kerana tiap nak pegang sebini tak mampu, nak pegang 3 bini kan tak mampu. Tak payahlah. Kita kata gitu, nak ayat katanya hak kecil ni, hak so tak mampu, nak 2 3 nah. Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus, yang main kat tu 3 bini, tidak kau mari disa bini nak baru jadi ada 2 3 supaya saat ni tidak kata 3 4 sani mari ke 2 boleh ke tak 3 daripada 1 lakah jadi ke 3 tu? Tak boleh. Ia mesti kena ada 2 juga baru jadi 3. Tak ada kira 1 3 4. Ni tok guru matematik ni kena ngaji semula. Ada 1 3 4. Nak mari 3 tu kena mari ikut 2 lagu-lagu mana? Maksudnya ada 3 tu tentu terbenar 2. Tentu terbenar 2. Tentu terbenar 1 baru ada 3.
Maka yang besar itu lebih lemah lagi. Kerana apa? Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Mula-mula. Dahulu tu mula-mula lah. Mula-mulanya mari kok kecil dulu. Dan keadaan Tuhan lemah itu. Jadi sekarang ni kita cerak dah. Kata dah kecil tak mampu nak buat. Bila dua orang Tuhan bersepakat sekali nak buat sebenda tak mampu buat, maka lemah juga nak buat hak besar. Baik. Kalau tak mari ni tak mikir juga tak mikir juga tu nak gimana kata Tuhan buat dua benda bersepakat kata lemah. Gimana? Paling terik lah kita boleh buat gini. Contoh kata kalau tak buat main contoh gini lah. Dua orang Tuhan buat satu benda bersama kita nak kata lemah apa? Sebab dah dia saling memerlukan. Gitulah paling terik kita boleh ayatnya. Ni dia Musa ni kita ni hurah kok halusi lagi kok lagu lain sikit. Kita biar nampak kok mana-mana kita boleh pergi belakang. Maka pada yang besar lebih lagi. Maka kalau Tuhan lemah mustahil. Apa? Mustahil Tuhan lemah. Tak, kalau kecil tak boleh buat, hak besar lebih lagi lemah dia nak buat. Kalau Tuhan lemah gimana? Mustahil. Kerana apa? Ilak kata mustahil. Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjuk ke Tuhan tu kuasa. Makhluk ni ada menunjuk ke kata Tuhan tu kuasa. Patut ayat lagi. Bila kata Tuhan kuasa gimana? Tentulah Tuhan tu orang panggil tak lemah. Bila kata Tuhan tak lemah gimana? Tentu tak berbilang. Bila kata Tuhan tak berbilang gimana? Tentu satu. Boleh tak nak ayat tu? Dah. Dah apa? Gitu cara ayat dia ni. Balik semula. Jadi di makhluk ni apa kaitan kata Tuhan satu dengan makhluk satu? Tu hujah. Dalam mana kita dia kata mana dalil kata Tuhan satu makhluk? Apa Tuhan satu dengan makhluknya? Kerana kalau Tuhan tu tidak satu, tentu Tuhan dua. Kalau Tuhan dua, tentu lemah. Lemah mana? Bahawa ni dia hurah dah. Kalau Tuhan lemah, batilun. Setengah kita kata gitu, batilun fahuwa batilun. Apa? Sebab dengan adanya makhluk dengan musyahadah. Bila adanya makhluk dengan musyahadah pandangan kita, ceratlah kata Allah Ta'ala tu mana? Tidak lemah. Bila kata Tuhan tak lemah, tentulah Tuhan saat ni tidak berbilang. Bila kata Tuhan tidak berbilang, tentulah Tuhan satu. Dia naik setangga tunggu setangga. Boleh gitu tidaklah. Tak. Boleh gitu? Nampak boleh. Alhamdulillah. Kurnia Allah Ta'ala. Mungkin semua orang nak nampak. Tulis di paper putih pun tak nampak juga. Pakai spek lah tak nampak juga paper putih. Nampak kau tak? Duk tulis dah paper putih tak nampak juga. Kena pakai spek lah tak nampak. Kita dah ada tunjuk paper putih nampak tak? Siapa boleh berpihak kalau tidak Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau begitu, baik selesai situ ni. Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjuk ke Tuhan kuasa. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu tidak berbilang. Lagu mana? Erik supaya kita erik saat ni. Kena erik. Masalah yang kedua, kita sesat tiga-tiga masalah ni. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk atas jalan dahulu dan kemudian. Apa? Membuat dulu patah kuat ke dia. Lemah juga gini weh. Mana lemah? Ni nak kecek tahsil hasil ni. tahsil hasil gambar dia ni. Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10. Tewak cokoh dah. Orang panggil dolah ni. Ada dah dolahnya. Pada jam 10. Tuhan buat dah. Dan yang satu lagi itu menjadi, yang satu lagi siapa dia? Tuhan yang kedua kan? Tuhan B itu. Dan yang satu lagi ini Tuhan yang satu lagi itu menjadikan makhluk itu hak dah ada dah ni. Juga pada jas juga tu mana makhluk hak sama. Dia buat bila? Pada jas belah pula. Lagu mana weh? Bari ada dah patut kita buat bari hak ada dah. Dia panggil gapo? Hidup mesin, ia hidup mesin basuh, baju hok mesin basuh dah. Batu nak minta upah. Kalau mungkin hidup mesin benak basuh baju hok kotor benar sabar. Ni aku basuh dah, duk jemur molek-molek nak kering dak lemu pergi basuh. Ni kena sekeh pula ni. Ada kerja je panggil buat benda tolong mana ada.
Hak tu nasabah juga nak nampak nak berlaku. Hak ni tak nampak langsung berlaku. Apa maksud tak nampak langsung berlaku? Kita kata kursi ni ada dah. Kursi ni ada dah. Di perabot kursi ada kursi. Tiba-tiba kita mari kita kata, amo nak ambil kursi ni, buat apa? Amo buat kursi ni. Tu perabot kata, kursi perabot ni ada dah. Kita berkata, iyalah, dia mau buat mula-mula, amo buat je sebelah tadi, amo buat pula. Kursi dulu. Tidak kau panggil apa ni weh? Kalau tidak panggil Majnun ni. Tak dah nama lain Majnun dah ni panggil. Tak betul stressing dah. Maka yang menjadi pukul sebelah itu orang panggil apa? Tahsilul hasil. Apa? Mempersudah ke benda hak telah sudah buat. Memperlaku barang hak berlaku dah. Baik, kalau kita perhati dalam Al-Quran, Allah Ta'ala hanya nyatakan laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Tak. Tu tak ada ayat. Apa kata la fasadata Allah ni? Ada ayat. Ada pula ayat bawah tu la fasadata li anna. Tak ada. Tak ada ayat tu. Jadi Al-Quran saat ni tak jelas ke Allah ni rosak sebab apa tu itu ramah. Kenapa? Kerana Al-Quran dipanggil Jami'ul Kalim. Ya Jami'ul Kalim ni dia kecek cakap umum saat ni, maka hak kemudian lah mari duk hurah. Sebab itulah kalau kita nak tengok mata kita dengan syarah kita mana hebat mata kita syarah kita. Mata sebab apa? Sebab mata tu dia hipu ke habis semua mana tu duk dalam semata. Syarah ni main hurah pula. Tak main duk hurah seperti pula. Sebab tu mata yang mai ke di mula. Syarah ni mai ke dia. Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada dah pula makhluk ada dah. Tak ada beza dia panggil. Maka lemah ia siapa? Tuhan hak kemudian. Apa ni? Jadi Tuhan bi gitu buat makhluk je sebelah tu dia panggil lemah tu. Sebab apa? Sebab makhluk tu Tuhan buat dah je 10. Ni dia panggil buat benda yang sama tapi masa yang berlainan. Baik. Ni setengah orang tak nampak sini. Dia apabila lemah yang kemudian itu, kemudian mana? Tuhan hak kedua tu. Dan apabila nak kait dengan kata Tuhan pertama pun lemah juga. Apa? Dan apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu itu pun lemah juga. Tuhan hak buat makhluk ni je 10 pun lemah juga. Apa-apa? Kita tak ayat sini apa? Nampak tak apa? Sebab sama-sama nama Tuhan. Nampak tak? Dah hak buat je sebelah ni siapa dia? Tuhan juga. Hak buat je 10 Tuhan juga. Dah kalau Tuhan hak ni kita panggil Tuhan ni lemah, tidak ke hak pertama pun lemah juga. Apa? Sebab dia Tuhan. Nak nampak lagi kita duk mengata ke ayah bagi adik kita. Ayah muni begini. Adik kata ayah, abang. Hak abang duk ngata tu ayah bagi abang juga. Jadi kita mengata ke ayah dia ke ngata ke ayah kita. Tu dah. Jadi kalau kata dia tu B ni lemah, maka tu A ni pun lemah juga. Apa? Sebab tu A ni ialah tu super dengan B. Ada orang tak faham sini. Ada kecap banyak faham kan? Dia tak faham sini tu. Yang dahulu itu pun lemah juga. Jadi Tuhan buat je 10 pun lemah juga. Sebab apa? Sebab Tuhan buat je sebelah ni lemah. Sebab dia bersyarikat dua tu. Bila hak ni lemah, hak tu pun lemah juga. Ya kalau kita tak huruf panjang pun kita ya dah. Kalau nama bersyarikat orang panggil kuasa tidak mutlak, lemah dah. Tapi nak huruf lagi ni. Maka apabila lemah keduanya itu, kita tak berasa ni. Tuan guru Baba Zik kita ni ambil kitab mana huruf gini ni. Cara huraya dia ni. Tak berasa kitab lain. Dia boleh mari surah 445 rupa ni. Dia boleh kata kalau dia boleh duk huruf gini, tanya Ustaz Baba ambil mana huraya ni? Tentu jawab kata Misbah Munir. Tak. Tahu takut kita tak berasa, kita arah besar duk huruf gini juga, tapi tak berasa. Sebab tu di zaman Allah ya rahim Abu Zik ni, katanya nak murid seorang daripada anak murid dia,
Dia kata apa? Dia kata zaman Mabuzid ni ada seorang alim kritik Mabuzid ni. Bapa? Karangnya dia ni tak mendatangkan marajik. Rujuk mana mu tulis ni? Ada marajik. Ada marajik. Tak ada marajik, tak ada kata rujuk mana-mana. Patutlah guna membuat kitab dengan tak ada marajik. Ni nak kata orang pandai lah. Maksudnya mana? Ilmu tu ada di dia dah. Kita PhD pula weh. Pula PhD. PhD ada ni. Tak PhD lah, master ada. Ijazah ada. Ilmu di dia ke? Dak marajik. Ambil mana. Dia memang hak tempat demo tu memang ambil. Bukan hak ilmu sendiri. Hak ambil daripada kitab ni kitab tu. Sebab tidak terkelah ulama anyun menakal ke. Patu koda menakal ke kata ulama hak lain ni. Maksud kata kita reti ke tak? Tak reti muka kita anut kata orang lain. Ustaz tu kata, seperti tu. Bukan hukum. Kerana ikut kau Ustaz Al-Zaidul kita hanya nakal kata dia. Asalnya kita tahu mana dia ni ukur kau guna dia kata. Gapa-gapa dia belaka. Umpama kita kata. Maksudnya dia kita ni tak pandai lagi lah. Kecuali kita ni boleh kata. Patut kita ni boleh hoyak marajik kita sendiri. Tu maksud kata hebat kita tu. Ni kita gak kau orang so pohon dia mau PhD masdar ijazah kau gapo buat tesis gapo semua. Tu marajik belaka. Bahkan dia jadi satu penipu, satu tidak amanah pada apa nama ni kajian kita buat tu kalau kita tidak mendatangkan marajik dia ni lebih begitulah. Ni jadi hak Mabuzid ni orang kritik. Jadi Mabuzid ada gapo? Hak amal tu ni gapo hak mau ngaji. Gitu ya. Marajik gapo dah mau ngaji gini. Patut salah ke tak? Gitu kita lain salah ke tak? Tak salah. Bahkan ada buah kilah dia sendiri. Hati nak kata kita jadi orang buat kita gini baru boleh panggil Doktor Profesor Al-Fadil ke. Ni ikut ambil orang-orang tak? Patut nak ngaku kita pandai, patut nak jeh pula ulama dulu. Tak sedar diri Al-Fadil. Nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini dan iaitu mustahil. Maka apabila lemah keduanya itu Tuhan, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini dan iaitu tak dapat sesuatu daripada makhluk ini dan iaitu mustahil. Kerana makhluk ini ada ia makhluk dengan musyahadah, yakni dengan penyaksian mata kepala kita sendiri dah kata ada. Mana nak bakal lagi. Tengah bawa. Ada makhluk dengan musyahadah tengah bawa lagi. Tengah bawa supaya saat ni. Ada makhluk dengan musyahadah, ambil semua dari makhluk. Nak bawa pada wahdaniyah saat ni tu. Boleh? Saat ni nampak cuma nak itu tu. Jadi ada makhluk dengan musyahadah saat ni. Ambil semula ayat dia tu. Ada makhluk dengan musyahadah. Maka ceraklah kata ambil depan sikit. Apa dia? Tidak lemah Tuhan. Gitu ya. Tidak lemah Tuhan, maka tentulah Tuhan tu tidak dua. Bila tidak dua, tentulah Tuhan tu satu. Mudah ya bunyi. Tak, kau susah bunyi tu. Mudah tak? Mudah boleh tu bah ni tu. Insya-Allah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu jua. Jua makna? Jua makna? Terus cepat lagi. Tidak berbila-bila. Cakap Tuhan itu satu tidak berbila. Qala al-musannif rahimahullah taala. Hasa lagi masalah yang ketiga iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Lemah juga tak ada lah tiga ni ya kalau kata bersetuju. Ada di tasawur kita hak lain daripada tiga benda ni kalau kata bersetuju dua-dua Tuhan. Ada bersepakat pada menjadikan sebenda pada satu masa, bersepakat menjadikan satu benda pada masa berlain, bersepakat pada menjadikan benda yang berlain-lain ni. Tu kan tak? Ada dah lain.
Masalah yang tiga iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Seperti satu Tuhan menjadikan langit, Tuhan A buat langit, dan yang satu lagi Tuhan itu pula menjadikan bumi, Tuhan B. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Kedua-dua apa lemah? Kerana ilat dianya. Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Apa ni? Dia panggil apa? Kuasa tidak mutlak. Tak panggil mutlak lah kekuasaan dianya. Ni. Sebab orang panggil dia tak boleh nak rintah tempat lain. Tak. Tu tak. Hok dulu-dulu khalifah dulu ni. Dia rintah semua. Jadi penjajah bila mari Islam saat ni, nak kecek cara berjual sikit ni. Jadi bila mari penjajah saat ni, dia jajah kawasan Islam saat ni, dia memperkecil-kecil jajah Islam supaya gapo? Supaya tak kuat. Sebab apa? Sebab masing-masing ada ketua kepala masing-masing. Maka kuasa khalifah tu seolah-olah kita kata tidak mutlak lah di atas nak menguasai sekalian. Maka nak mempersatukan semula pun susah dah lah. Tak. Kelantan, Malaysia, Kelantan ni nak ngatan ni pun susah dah. Usah kata nak pergi sepakat hak Indonesia berapa pula. Kobalah pun ada. Ni. Jadi tu orang panggil tidak kuasa mutlak dia panggil. Adapun Allah Taala dia kena kuasa mutlak. Jadi bila ada dah Tuhan lain mai buat langit, ke dia tak leh dah nak buat langit. Beri juga bumi, tak leh dah nak buat apa ni, bila ada buat bumi tak leh buat langit. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Kerana bumi itu sudah ada, Tuhan bumi buat dah. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Kenapa? Kerana langit itu sudah ada, siapa buat? Tuhan langit hak buat. Idafat dengan Tuhan langit, Tuhan bumi pula weh. Bererti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bumi. Jadi apa ni? Tak ada sifat iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Tak ada sifat tu. Apa? Tiap-tiap yang selain padanya berhajat hanya kepada dia. Tak ada sifat tu. Walaupun kita kata istighna tu istighna dah. Maksudnya kalau Tuhan bumi, ya istighna, dia tak ada berhajat siapa. Tuhan langit tak berhajat siapa. Mungkin Tuhan dia kuasai semua, maka minum tak ada berhajat siapa. Baik, walaupun istighna dia, tapi dia tak ada lagi sifat uluhiyah, iaitu iftiqaru kullu ma ada ilaih. Maka tak boleh panggil Tuhan. Adapun Fir'aun, ana rabbukumul a'la, hak tu awal lagi dah sifat pertama uluhiyah tak ada di dia. Apa? Istighna, tak berhajat siapa. Bahkan ia berhajat pada orang buat piramid, buat makan dan sebagainya. Dan Tuhan bumi itu bukan Tuhan langit. Jadi gitu lah. Hak demo-demo, hak kawai-kawai. Maka kedua-dua itu lemah. Apa lemah? Kerana tidak berkuasa dengan kuasa yang mutlak. Lemah tu dia panggil tidak kuasa mutlak, lemah. Dan iaitu mustahil. Lemah Tuhan itu mustahil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Buat makhluk ini telah ada musyahadah. Ayat semula. Tidak lemah Tuhan. Mana artinya ayat semula apa kita buat sana ni? Kok kata mudah tu, kok nampak bahaya tu. Tak ada obek tak ada. Kena ada obek penting. Baik, musyahadah ni, ayat semula ni, musyahadah iaitu dengan penyaksian makhluk ada, tulis makhluk ada. Lepas tu ayat lagi naik sedikit, makhluk ada tanda Tuhan. Tanda Tuhan ada dah. Tanda Tuhan tak lemah. Ada tanda Tuhan tak lemah. Lepas tu ayat lagi, bila Tuhan tak lemah tandanya tidak dua. Bila Tuhan tidak dua, tentulah Tuhan itu satu. Gitu ayat ni. Awak tu mana dia? Buat sasa. Makhluk ada, alamat Tuhan tak lemah. Bila Tuhan tak lemah, tentulah Tuhan itu tidak berbilai. Bila Tuhan tak berbilai, tentu Tuhan satu. Nak pergi situ. Boleh lalu tak alamat makhluk ni ada menunjuk ke Tuhan itu satu. Cepat sangat
Ada boleh dah. Jadi dalil cara kalau orang mari erat tanya kita, mana kata dalil tu satu? Kalau Tuhan tu tak satu tentu berbilai. Kalau Tuhan tu berbilai, boleh hok mari dengan orang panggil sana tu. Kami erat panjanglah. Tak, kalau Tuhan tu berbilai sama ada bersetuju kedua-dua atau bersalah kedua-dua. Kalau bersetuju kedua-dua ni kena kena ingat. Kalau bersetuju kedua-dua sama ada kena ingat pula bersepakat kedua-dua pada menjadikan satu benda ataupun pada masa sama ataupun bersepakat kedua-dua pada menjadikan satu benda pada waktu yang berlain ataupun tak bersepakat kedua-dua pada menjadikan benda yang berlain tak. Patut kena mula-mula sos-sos ni. Ni hebat lagi lah. Mana hok satu bersepakat kedua-dua pada menjadikan satu benda dalam satu masa. Berapa mustahilnya? Saat ni mustahil kat mana? Lupa dia kat ni. Jauh hafiri. Tak. Lemah nak jadikan jauh hafiri, nak besar lagi tak mampu. Sedek kalau tak mampu tentu lemah. Bila lemah tentulah makhluk tak boleh ada. Sedek makhluk telah ada. So hak tu. Hak keduanya kalau kata Tuhan buat dalam masa berlain ni jadi tahsil hasil lagi mana? Tuhan kedua lemah. Kalau Tuhan kedua lemah, Tuhan satu pun lemah. Bila dua lemah tak boleh ada alai, sedekah alai ada. Selesai. Tahu tak? Ketiga buat pada benda yang berlain ni. Tak. Buat pada benda berlain ni. Jadi kuasa tak mutlak. Kuasa tak mutlak lemah. Bila lemah tak boleh ada makhluk. Sedekah makhluk telah ada dengan musyahadah. Habis. Masya-Allah. Muni orang gitu gawe. Cintanya. Habis dulu. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, malaikat petesok lah nak balahnya. Ni. Allahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونحن إن شاء الله.